Okey, hari ini kita akan belajar tentang seni bina komputer. Okey, seni bina komputer. Dia ada tadi komputer lah, komputer kita tu. Ya. Kalau kita lihat komputer tu, kita kena ingat tiga perkara utama. Ya, seni bina komputer ni. Satu ialah unit pemprosesan pusat. Yang ini lebih kurang seperti otak kita lah, akal fikiran kita. Unit ingatan ni ialah ingatan kita, ya, ingatan, ya, peranti input dan output. Yang ini ialah seperti kalau manusia ni ibaratnya lah ada tangan, ada kaki, ada mata, itu ialah peranti input dan output. Kalau komputer, antara contoh peranti inputnya ialah tertikus, peranti, papan kekunci dan sebagainya. Okey, kita lihat definisi ataupun penerangannya. Okey, kalau kita lihat unit pemprosesan pusat ataupun dikenali sebagai CPU. Ya, CPU itu bukan komputer yang besar tu, tapi di dalamnya ada satu komponen kecil lebih kurang ukuran 2 cm ke 2 cm. Ya, di dalamnya ada 3 komponen utama, iaitu unit aritmetik dan logik. Dia tak nampak, dia kecil saja, tapi berlaku di dalam komponen kecil tersebut. Ya, apa dia ALU? Melakukan operasi aritmetik dan logik. Kemudian unit kawalan, mengawal operasi ingatan, pemproses dan peranti input dan output. Okey, mengawal operasi ingatan, semua data yang kita masukkan dia kawal. Pemproses, dia akan proses semua data tersebut dan dia akan kawal peranti input dan output, ya. Kemudian daftar. Ya, daftar. Jadi fungsi daftar ialah untuk menyimpan data secara sementara, menghantar arahan yang dicapai daripada ingatan utama sebelum diproses di ALU dan menerima hasil daripada ALU sebelum dihantar ke ingatan utama. Okey, itu ialah CPU. Dia ada 3 tadi, ya, unit aritmetik logik, unit kawalan dan daftar. Itu perkara yang ada dalam CPU. Kemudian komponen yang seterusnya ialah unit ingatan. Unit ingatan ini dia menyimpan data dan arahan semasa komputer digunakan. Menyimpan, memegang data secara sementara selagi arahan yang merujuknya masih beroperasi. Okey, cikgu bagi contoh lah. On saja komputer, ya. Unit ingatan ini akan berfungsi, tapi dia akan pegang data itu secara sementara. Sebab apa? Kita lihat penerangan seterusnya. Tidak digunakan untuk menyimpan data secara kekal ataupun bersifat meruap. Apa maksud bersifat meruap? Hilang kandungannya jika bekalan elektrik terputus. Ingatan utama terbahagi kepada ROM dan RAM. Okey, RAM, Random Access Memory. Yang inilah yang bersifat meruap. Apabila kita on, dia akan terus simpan data tapi sementara sahaja. Itu RAM. Tapi ROM ini ialah read only memory. Read only memory ialah set arahan dalam ROM itu kekal. Dia sudah disetkan di kilang komputer. Okey, seterusnya ialah peranti input dan output. Komponen yang digunakan untuk memasukkan data dan memaparkan hasil daripada sistem komputer. Ini yang kita lihat, yang cikgu terangkan tadilah, ada tangan, ada mata. Begitu juga dengan komputer, ada tikus, ada printer, ada papan kekunci, ada ada pengimbas, scanner dan sebagainya, ya. Okey, cuma kita perlu bezakan apa dia peranti input dan apa dia peranti output. Okey, kalau peranti input, cikgu bagi contoh. Peranti input ini ialah memasukkan data. Peranti output ialah mengeluarkan atau memaparkan data. Cikgu bagi contoh untuk suara. Suara, kita masukkan suara kita menggunakan mikrofon. Jadi mikrofon ialah peranti input. Yang mengeluarkan suara kita ialah speaker. Speaker ialah peranti output. Begitu juga dengan papan kekunci. Papan kekunci, apabila kita menaik, kita type pada papan kekunci. Okey, papan kekunci ialah input. Apa yang kita type dipaparkan pada skrin.
skrin ialah peranti output. Okey, seterusnya menjelaskan kitaran capainya kod laksana. Okey. Okey, dalam proses dalam komputer ni dia ada 3 proses, ya. Proses pertama ialah input, iaitu memasukkan data. Proses kedua ialah proses, ya, proses. Proses kedua ialah proses, iaitu data itu diproses. Kemudian yang ketiganya ialah output, iaitu data itu dipaparkan ataupun dikeluarkan. Dan satu lagi ialah storan, ya. Storan itu berlaku pada proses lah, ya. Kita nak simpan atau kita nak delete. Dia ada 3, tapi yang utama dia ada 4, ya. Tapi yang utamanya ialah input, lepas input proses, lepas proses output. 3 perkara. Okey. Kitaran mesin. Tugas utama CPU adalah untuk melaksanakan arahan pemprosesan data. Pemprosesan data dan arahan mengikut kitaran mesin, iaitu kitaran capai, nyahkod, laksana, ataupun dalam bahasa Inggerisnya fetch, decode, execute. Juga dikenali sebagai kitaran arahan. Pemproses menghantar isyarat supaya data dan arahan yang dimasukkan melalui peranti input disalin ke dalam ingatan utama. Data dan arahan tersebut diproses melalui tiga tadilah, ya. Proses utama dalam kitaran mesin untuk menghasilkan output. Jadi sebelum kita dapat output, dia kena proses dulu melalui capai, nyahkod, laksana. Capai, nyahkod, laksana. Capai, nyahkod, laksana. Okey, begini contohnya, ya. Kita tekan huruf ali dalam menggunakan papan kekunci. Jadi ali akan diambil satu persatu lah. Ali A dulu. A fetch, ambil huruf A. A simpan dalam register. Okey, simpan dalam register. Kemudian A itu akan pergi melalui proses decode. Decode kena ada sebab apa? Sebab komputer tak faham huruf A, dia faham 0 dan 1. Jadi A itu perlu diterjemahkan kepada bahasa komputer, iaitu 0 dan 1 ataupun on atau off. Ya, bahasa komputer itu dikenali sebagai binary code ataupun code binary. Okey. Jadi bahasa manusia diterjemahkan kepada binary code. Okey, kemudian sampai dekat control unit ni, dia bila komputer sudah faham apa D tadi, dia akan execute. Dia execute, simpan, execute di ALU. ALU ni adalah melaksanakan proses aritmetik dan logik, ya. Kena melalui ini sebab 01 ialah angka, ya. Jadi untuk memproses menjadi D yang kita lihat tu, dia kena melalui ALU. Okey, kemudian selesai huruf A tadi, ya. A, ya. Kemudian dia ambil L daripada RAM ni. L bagi register L dulu. L akan decode, akan diterjemahkan kepada 01, kemudian akan execute. Okey, L sudah selesai. Kemudian fetch lagi I pergi kepada register. Register, selepas register dia decode kepada 0, kombinasi 0 dan 1. Ya, kemudian daripada itu tadi, bila sudah faham, execute sudah sampai, sudah cukup. Ada lagi tak selain daripada I? Tak ada. Jadi ALI tadi akan dikeluarkan sebagai output, ya. Data dan arahan tersebut diproses melalui 3 proses utama dalam kitaran mesin untuk menghasilkan output. Jadi sudah selesai ali tadi, ali dikeluarkan sebagai output. Okey, capai ataupun fetch. Unit kawalan memberikan isyarat supaya pemproses mencapai data dan arahan dari ingatan utama dan disimpan dalam daftar sementara menunggu untuk diproses. Jadi kata unit kawalan memberi isyarat supaya pemproses mencapai data.
capai, ya, ambil. Dan arahan dari ingatan utama itu daripada RAM tadilah, random access memory, dan disimpan dalam daftar. Daripada random access memory itu tadi, dia pergi ke daftar atau register. Kemudian bila sudah register, barulah boleh di-nyahkod ataupun di-kod ataupun diterjemah. Yang menterjemah arahan bagi menentukan jenis operasi yang dilaksanakan oleh ALU. Okey, bila sudah di-kod, komputer sudah faham, maka masuklah ke dalam komponen ALU untuk dilaksanakan. Pemprosesan melaksanakan operasi aritmetik dan logik terhadap data seperti dinyatakan oleh arahan. Jadi dia akan berlaku kitaran lah sehingga data itu habis. Data yang kita masukkan tadi contohnya ialah ALI. Jadi 3 benda tu bila sudah habis diproses, maka keluarlah menjadi output. Okey, pemproses akan mengulangi proses capai, nyahkod, laksana sehingga semua data dan arahan selesai diproses. Semasa proses ini diulangi, hasil pemprosesan disimpan sementara di dalam daftar sehingga selesai, dan hasil akhir akan dihantar ke ingatan utama untuk dipamerkan melalui peranti output. Kita nak dia keluar di mana? Kita nak dia keluar dekat skrin, maka keluarlah dekat skrin. Kita nak print, maka keluarlah dari di printer, ya. Itu ialah prosesnya. 3 proses ni saja, ya. Fetch, ambil data, nyahkod, terjemah kepada bahasa binary code tadi, terjemah kepada bahasa komputer, laksana, masukkan ke dalam ALU dan laksanakan. Bila sudah selesai, maka keluar jadi output. Sekian, terima kasih, ya. 1.2.2 akan diterangkan untuk minggu hadapan.